الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكرك وذكرها الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فريته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, beliau mengucapkan hamdalah, puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sepenuh dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan lalu beliau bersalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam sejumlah orang-orang yang menyebut nama Nabi. Salawat dan salam sejumlah orang-orang yang tidak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau melanjutkan dengan berdoa, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keselamatan untuk kita semua, dan mudah-mudahan kata beliau kita dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan daripada api neraka, dan tidaklah kita berkumpul di tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berikan kemudahan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kata beliau yang berkumpul pada malam hari ini tidaklah mempunyai hutang kecuali hutang-hutangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajatnya dikabulkan Allah, amin ya rabbal alamin. اجتمعنا في هذا المجلس المبارك مجلس اليمن والإيمان، فعسى أن نحظى يا أرحم الراحمين بالأمان واليمن والإيمان يا رب العالمين. Kita berkumpul pada malam hari ini kata beliau di majlis ta'lim al-yumnu wal iman, maka mudah-mudahan kita memohon kepada Allah, Allah berikan al-yumun, keberkahan dan keimanan kepada kita semua, amin. أمام هذه الوجوه الطيبة الوجوه النجرة في هذه البلدة المباركة. Allah berikan keamanan kepada kita semua, wajah-wajah orang-orang yang insya-Allah orang-orang yang baik, orang-orang yang diberikan keamanan di kota ini. قال الإمام الحداد إذا فاتني قرب الأحبة واللقاء فبذكرهم أنس لوحشة خاطري. Sebagaimana kata beliau yang dikatakan oleh Imam Al-Haddad, kalau kita tidak dapat bertemu dan berjumpa dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka memandang mereka itu akan menghilangkan segala kesumpakan kita. اجتمعنا في ذكر العلامة الحبيب أبو بكر بن علي المشهور والحبيب نوفل الكاف. Dan kita berkumpul pada malam hari ini kata beliau mengadakan haul daripada Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur dan Habib Naufal Al-Kaf. فنسأل الله أن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم. Dan mudah-mudahan Allah kembalikan, Allah berikan kepada kita daripada sir-sir mereka, nafahat mereka Allah berikan kepada kita semua, amin. قال عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة فكيف بأصلح الصالحين. Ketika kita mengenang orang-orang soleh, Allah turunkan rahmat. Lebih-lebih lagi yang kita kenang pemimpin daripada orang-orang soleh. فشنف بتذكار الأحبة مسمعي فتذكارهم راحي وروحي وراحتي يطيب به عيشي وتصفو ضمائري. Dan mengenang mereka sebagaimana yang dikatakan dalam syair, bahwa mengenang mereka orang-orang soleh itu dapat melapangkan daripada dada kita, menghilangkan daripada segala kesumpakan kita, dan Allah berikan kelapangan dada daripada hati seperti hati yang terbang. فمهما ذكروا هؤلاء يقول الحب علي حبشي ما نمدح النبي هو كنزنا والخبيه. Dan mengingat mereka sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Ali Al-Habsyi, bahwa mereka itu seperti harta simpanan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Haddad يقول فذكر لهم باق وقد شاع بالنقل حياتهم خير لهم ومماتهم فطوبى لهم فازوا وسادوا على الكل. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad, bahwa mengenang mereka, hidup mereka itu memberikan kebaikan, meninggal mereka pun memberikan kebaikan. Kita dapat mendengarkan daripada sejarah dan biografi mereka. فهؤلاء خدموا الدعوة قلبا وقالبا.
karena mereka adalah orang-orang yang bersih daripada zahir batinnya. كما ما قال الإمام الحداد وقصدهم الرحمن في القول والفعل. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imamul Haddad bahwa tujuan mereka Allah berikan kepada mereka daripada perbuatan dan kata-kata yang baik. قال الإمام الحداد وبقية في العصر منهم عمروا لتكون فيهم متعة المتمتعين. Dan juga dikatakan oleh Imam Haddad bahwa keberadaan mereka itu adalah penenang, pemberi keamanan kepada kita dan pemberi kenikmatan. ويكون فيهم للربوع وأنسها أنس ونفع الطالب المتنفع. Dan keberadaan mereka itu pun penenang buat jiwa kita dan kita dapat mengambil manfaat daripada mereka. الإمام الحداد ذكرهم في التائية قال ولولاهم عباد كرام آثروا الله ربهم فآثرهم واختصهم بالولاية. Dan Imam Haddad juga mengatakan daripada kisah mereka dalam syair dan dikatakan bahwa keberadaan mereka itu adalah عباد كرام آثر الله ربهم فآثرهم واختصهم بالولاية. Mereka orang-orang daripada hamba-hamba Allah, mereka orang-orang yang dimuliakan Allah, yang Allah berikan wilayah kewalian yang luar biasa kepada mereka. وآنسهم بالقرب منه وبالرضا حباهم وأسقاهم بكأس المودة. Dan mereka orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mereka orang yang telah minum satu gelas daripada gelas cinta dari Allah Subhanahu wa بهم taala. يدفع الله البلايا والرزايا ويسدي كل خير ونعمة. Sebab mereka Allah jauhkan kita daripada bala, daripada bencana dan semua musibah sebab dengan keberadaan mereka. وصف أهل الأمانة وأهل السر قال بهم يدفع الله البلايا والرزايا ويسدي كل خير ونعمة ولولاهم بين الأنام لدكدكت جبال وأرض لارتكاب الخطيئة. Dan kalau tidak ada atau tidak adanya mereka di antara kita semua ini, maka sudah sungguh Allah goncang bumi ini, ya Allah goncang bumi ini dengan gempa bumi, dengan bencana dan yang lain sebagainya. فهؤلاء حاملين السر من عباده الكرام. Dan mereka adalah pembawa daripada sir yang dibawa langsung menyambung kepada Nabi. فالسر يعني مخفي في عباد الله عز وجل. من تداري عندما قال لا يتمع قوم إلا وفيهم ولي لله عز وجل. Dan sir itu sesuatu yang tersembunyi, sebagaimana dikatakan kata beliau, tidaklah berkumpul daripada satu kaum kelompok orang kecuali di situ ada wali minal aulia. الإمام الحداد يقول كم من أمين حامل لأمانة من السر لا تفشي لأهل الخيانة. Dan sebagaimana juga dikatakan Imam Haddad, orang-orang yang berkumpul maka di situ ada daripada orang-orang yang dekat atau daripada wali, maka janganlah sebarkan berita tersebut kepada orang-orang yang khianat. قال فأبدالهم أوتادهم نقبائهم مع النجبة والقطب رأس العصابة. Dan mereka orang-orang yang mendapatkan magam daripada autad, daripada abdal, dan mereka petinggi-petinggi daripada orang-orang yang dekat dengan Allah. مر الحبيب أحمد بن حسن العطاس قالوا له القطب في الرباط. Berkata daripada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kata beliau ada seorang kutub di Rubat. قام لزيارة الرباط بدوعا. Maka beliau berjalan pergi untuk menziarahi Rubat yang ada di kota Doan. فعارض واحد على الدابة حقه يقول له أنا القطب يا أحمد بن حسن. Tengah jalan beliau bertemu dengan seseorang yang sedang naik daripada kendaraannya, naik keledai lah katakan. Maka orang itu mengatakan, wahai Ahmad bin Hasan, saya kutubnya katanya. فسر الله في خلقه خفي. Itulah kata beliau, rahasia Allah di makhluknya itu tersembunyi. فنسأل الله أن لا يحرمنا من بركة هؤلاء أهل السر. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah tidak halangi sir mereka untuk diberikan kepada kita semua. وتعلق بأهل السر يبدو لك السر. Dan kalau kita berta'alluq kepada mereka yang memiliki sir, maka kita akan mendapatkan sir dari فتعلق Allah. بأهل الله وتعلق بأهل الأذكار وتعلق بالقرآن يبدو لك السر. Dan orang-orang yang terpaut hatinya dengan para wali, orang-orang yang terpaut hatinya dengan orang-orang yang ahli zikir, yang ahli ilmu, maka Allah pun akan berikan sir kepadanya. والتقوى فهي باب السر. Dan ketakwaan kepada Allah lah, kata beliau, pintu untuk mencapai daripada sir tersebut. تقوى الإله الذي ترجى مراحمه الواحد الأحد الكشاف للكرب. Dan takwa sebagaimana dikatakan kata beliau adalah sebuah pintu yang harus dicapai, harus kita lewati untuk dekat dengan Allah. فحضوركم في هذا المجلس المبارك هو من علامة التقوى. Dan hadirnya kita di majelis inilah, kata beliau, pertanda kita orang yang bertakwa. وهذا مظهر من مظاهر التقوى. Dan inilah penampakan daripada nampaknya ketakwaan kepada Allah. قال القائل وهذا مظهر ينبئك عن حال أهله ألا إن في التقوى أجل المظاهر.
Dan sebagaimana yang dikatakan, kata beliau, setiap segala sesuatu itu kita akan melihat daripada nampaknya, maka nampaknya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan nampak daripada perbuatan. Al-Imam Al-Haddad قال والقصد ذكر نصيحة ووصية للنفس والإخوان إذ كانوا معي تقوى إله العالمين فإنها العز والحرز في الدنيا وفي المرجع. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Haddad, kata beliau, tujuan saya memberikan nasihat, memberikan wasiat untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah yang akan menjaga daripada diri kita, yang akan mendekatkan kita. كذلك في هذه الأيام المباركة هذه الأشهر الحرم الذي خصها الله بالمزايا والعطايا. Terlebih kata beliau, di hari-hari, di bulan-bulan yang mulia ini yang Allah berikan kelebihan, Allah berikan keistimewaan kepada hamba-hambanya. قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya jumlah bulan dalam 1 tahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. ثم قال سبحانه وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Maka Allah melanjutkan, janganlah berbuat zalim kepada diri kalian di bulan-bulan tersebut. لأنهن فيهن خاصية على سائر الأشهر. Karena ada kelebihan keistimewaan di setiap bulan. فالواحد منا يحافظ على تلاوة القرآن. Hendaklah di antara kita, kata beliau, selalu istiqomah untuk membaca Al-Quran. والذكر والاستغفار. Dan zikir dan istighfar. فالذكر قال فهو دواء لكل داء. قال الإمام الحداد واعمر بأوراد العبادة عمرك الفاني وساعات الزمان المزمع واتلو القرآن كلام ربك دائما بتدبر وترتل وتخشع. Dan zikir itu, kata beliau, obat daripada segala penyakit, sebagaimana yang dan juga membaca daripada Al-Quran, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad, bacalah Al-Quran dengan tadabbur, dengan khusyuk, maka niscaya Allah akan berikan kesembuhan. Allah fil muhafadhah ala tilawat Al-Quran walau hatta juz'u fil yawm. Maka hendaklah kita menjaga daripada selalu istiqamah membaca Al-Quran walaupun hanya 1 juz dalam 1 la hari. siyama baina al-'ishaain fa hadha waqt syarif. Terutama waktu antara maghrib dan isya, karena itu waktu yang sangat mulia. وكذلك بين أذان الفجر بين صلاة الفجر والإشراق. Dan juga waktu antara habis salat subuh dengan waktu isyraq. وكذلك الأذكار النبوية الأذكار الواردة عن السلف. Begitu juga zikir-zikir yang datang dari Nabi, zikir-zikir yang datang daripada para salaf, hendaklah kita baca di waktu-waktu tersebut. قال فاذكر إلهك ذكرا لا تفارقه فإنما الذكر كالسلطان في القرب. Dan sebagaimana yang dikatakan, hendaklah engkau selalu mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab zikir itu ibarat raja dalam hati. اجعل فراغك تمضيه في ذكر الله عز وجل. Jadikanlah waktu kosong kita itu, atau kosongkanlah waktu kita untuk selalu berzikir kepada Allah. والذكر لازمه وواظبه على مر الزمان مع الحضور الأجمع فهو الغذاء لكل قلب مهتد وهو الدواء لكل قلب موجع. Dan hendaklah, kata beliau, dikatakan dalam syair, hendaklah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lazimkan zikir, sebab zikir itu, kata beliau, pembersih daripada hati yang kotor dan akan menjernihkan hati yang sudah bersih. فنسأل الله الكريم أن يجعل هذه الأيام المباركة يعيدها علينا وعليكم في خير وأمان وعافية. Dan hendaklah, kata beliau, di bulan-bulan yang mulia ini Allah berikan kita keamanan, Allah berikan keafiatan, kesehatan kepada kita semua. حضرنا حول الإمام حبيب أبو بكر العدني يوم الأحد الماضي في الحسيسة. Kata beliau, saya hadir haulnya Habib Abu Bakar minggu lalu di Husaisah, tempat beliau di واليوم ما شاء الله نحضره هنا عندكم في هذه البلدة المباركة. Dan hari ini alhamdulillah, kata beliau, masya Allah, saya bisa hadir di kota kalian pada مع malam حولية الحبيب نوفل الكاف. bersamaan dengan haulnya Habib Naufal Al-Kaf. فالله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويضاعف حسناتهم ويكثر متوباتهم. Mudah-mudahan, kata beliau, Allah mengampuni mereka, orang-orang yang kita hauli, Allah rahmati mereka, Allah berikan pahala yang banyak kepada mereka. لا سيما أن أجرهم باقي إلى يوم الدين في طلبتهم. Terlebih, kata beliau, mereka-mereka itu orang-orang yang terus mengalir daripada pahala-pahala mereka melalui murid-murid mereka. فذكرهم يبقى دائم إلى يوم الدين. Dan pahala yang Allah berikan kepada mereka akan terus sampai dengan hari kiamat. أهل العلم لا تنقطع أعمالهم إلى يوم الدين.
Itulah kata beliau kelebihan orang yang memiliki ilmu, pahalanya tidak bakal putus sampai hari kiamat. فالله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم. Mudah-mudahan Allah kembalikan, Allah berikan kepada kita daripada sir mereka, barakah mereka untuk kita semua. يبارك اللهم في هذا الجمع والحاضرين والحاضرات. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua yang hadir, baik yang laki maupun yang perempuan. وما كان للفقير أن يتكلم ولكن امتثال الأمر. Kata beliau, saya harusnya tidak berbicara, tidak ceramah, tapi karena melaksanakan daripada perintah.